kita dah buat, sekejap. Kita dah buat apa? Kita dah buat itu sebelum ni tajuk this is function. Teacher harap you, teacher rasa semalam cikgu apa nama cikgu tu, dia dah explain pun kata detail jadi mana pula pergi ni. Supposedly you dah boleh lah dapat recall balik semalam tu. Ya Allah, kenapa pusing. Kan? Dan ingatlah teacher pesan kat you cikgu-cikgu ni, ni cikgu-cikgu lama, depa tu cikgu lama. Depa lah yang duk buat soalan apa ni, trial. So kena, bukanlah kata nak soalan bocor kita ni, tidak. Tapi macam dengar lah apa yang dia take notes tu, kokok lah sambil-sambil dia duk explain kat you all tu, dia beri apa yang dia beri penekanan tu, itulah antara CP-CP lah, kata idea untuk diorang buat soalan trial. Of course soalan trial tu dah siap. Cumanya nak pesan kat you all, dengar lah betul kan. Macam semalam teacher pun dengar juga, dia kata pasal graf, yang dia bagi penekanan tu macam something that konsep-konsep baru dalam KSSM. Yang ada infinity, yang ada absolute functions, ya. Ingat absolute function kalau linear masih bentuk dia V, ingat bentuk lah. Lepas tu macam mana nak lukis modulus graph, and then macam mana you nak identify your domain, codomain, if you have discrete graph and continuous graph, itu semua kena ingat lah. Sebab tu sebenarnya function ni dia antara topik yang banyak tanya konsep, basic konsep. Bukan dia tak tanya composite, tanya apa, inverse function tu ada, tapi kadang-kadang soalan dia SPM ataupun trial, kadang-kadang dia orang uji yang betul-betul pada basic. Sebab tu you kena faham basic tu. Even the inverse graph pun kita kena faham juga konsep inverse graph. Okay. Semua konsep tu you kena ingat lah. Satu lagi dia arrow diagram. Arrow diagram kadang-kadang bila keluar soalan macam tu, you all tak reti nak baca. Kena faham maksud arrow diagram, kena tahu macam nak baca composite function, macam mana tahu nak baca inverse function. Okay. So yang so far setakat yang kita dapat 3 soalan ni, kita dapat soalan function, differentiation. Actually this is integration jugalah, ada include integration sikit ya. Lepas tu kita dah cover apa ni? Yang ni system of equation kan. System of equation, ingat kita ada satu yang 3 variables. Satu kita ada yang linear and non-linear. Okay, yang ni pun kita dah buat. Okay, next yang ni adalah scalar measure. Scalar measure ni, okay, yang ini teacher dah tolong buat untuk tapi ni lah teacher nak explain lah, you dengar lah sebab teacher kalau kita buat satu-satu nanti lambat. Tak habis kita nak bincang. Okay, sekarang apa yang dia bagi kat kita, semicircle center dekat O. Tengok, baca soalan, mata tengok diagram. Baca soalan, mata tengok diagram. Okay, this is O. Kemudian dia bagi panjang lengkuk arc length untuk PQ, maksudnya kat sini lah. 9 cm. Terus tulis maklumat yang diberi dalam soalan, transfer terus pada diagram supaya kita tak adalah nak menengok gambar aja, tengok soalan, tengok gambar. Kan nak jawab soalan kan nak tengok atas bawah macam tu, lambat lah. And then dia kata perimeter of POQ, maksudnya perimeter POQ. P, O dan Q adalah 19 cm. Okay, kita tengok kat sini, kita dah tahu dah kalau ini center maksudnya R. Tandalah semua benda yang you nampak kat sini. Yang you faham, yang you tahu, tanda dekat diagram. So nak cari theta. So bila nak cari theta, of course kita akan guna formula S equal to R theta. Ya, sebab apa kita nak guna formula S equal to R theta? Sebab maklumat yang kita ada adalah arc length kita 9 cm. Of course kita nak guna S equal to R theta. Tetapi kalau kita nak guna S equal to R theta, kita memang tahu dah S berapa. Apa yang kita tak tahu? R tak tahu, theta pun tak tahu, theta memang kena cari. Tapi R, okey. Jadi theta memang soalan tanya dah, nak tahu theta berapa in degree kan. Sekarang nak cari R. Okey, nak cari R, tengok balik apa lagi maklumat yang ada. Maklumat ada perimeter dia 19 cm. So kita pun tahulah panjang lengkuk PQ, panjang lengkuk PQ, S PQ tambah dengan radius, tambah radius ni
Ini akan dapat 19 cm. So kita pun kira dapatlah R dia sama dengan 5 cm. Okay. So radius dia 5 cm. Teruslah letak. Kalau nak letak, terus letak maklumat kat situ. Kan? Semua ni lah 5 cm. Kat sini of course lah 5 cm juga lah. All the radius lah. So you get the radius 5 cm. Dan bolehlah guna formula S equal to R theta tadi. Okay, S dah tahu 9, radius 5, cari theta. Okay, theta ni kita tak tukar lagi pada degree. Cuba you tukar. Mari kita kira sama-sama berapa dapat theta in degree. Sebab soalan nak in degree ya. Baca soalan betul-betul. Okay, cuba kira sekarang. Berapa dapat? 103.122. 103.12 darjah. Subhanallah, kuat pula bunyi. 103.12 darjah. Tu dah elok-elok lah. Dapatlah markah. Baru markah kat situ 4 banyak tau markah dia. Kalau teacher tak bagi 4. Okey, tak apalah. Dia bagi sebab you cari R 1 markah. Ataupun you tulis all the equation. This parameter ni 19 ni dapat 1 markah. K1. Lepas tu dia bagi R dapat 1 markah. Lepas tu dia bagi dapat in radian. Also K1 ni pemurah sangat ni. Banyak tau dia bagi markah. N1. Okay, dapat 4 markah kat situ. Okay. Jadi untuk soalan A, konsepnya adalah guna formula S equal to R theta. Masuk belaka dah ke ni? Okay, ada siapa yang tak masuk? Tolong tengok sikit. Siapa yang tak masuk lagi ni? Kelas C dengan kelas F. Presiden kelas tolong tengok. Okey, kemudian kita tengok pula dia nak suruh cari parameter sektor OQR. Okey, OQR. Kita guna warna orange. OQR. OQR. Jadi yang ni kita dah tahu dah 5 cm. 5 cm tadi kan tak ada masalah. Hak ni lah kita tak tahu lagi berapa panjang lengkuk QR. So kita pun nak cari panjang lengkuk QR. Of course you kena guna juga formula S equal to R theta. Ya. S nak cari R dah tahu 5. Theta nak tahu pula sudut kat sini. Of course lah sudut kat sini pi tolak dengan 9/5 pi. Okey, jangan ambil yang 100 dan 103 darjah tu sebab kita nak cari panjang lengkuk mesti guna sudut dalam radian. Maka cuba cari sudut dalam ni sebab tu saya dah buat yang ni. Yang ni kita buat terus ya. Pi tolak 9/5 radian. Cuba buat dapat apa? Dapat tak? 1.342. Kan? 1.342. Ini. Ni kalau yang teacher dah buat ni, teacher dah tunjuk kat you all. Pi. Sebab apa pi? Sebab sudut satu garis lurus ni kan pi radian kan? So pi tolak 9/5 radian dapat 1.342. So you tambahlah dengan 10. So kalau you calculate, teacher rasa you akan dapat. Cuba kira ni dapat berapa? 16.71. 16.71. Okay. Ini cara nak kira. So teacher rasa yang ini agak mudah lah Scalar measure ni macam direct je lah yang ni sebenarnya. Kalau yang teacher bagi dekat you all tu, sekejap. Mana? Oh sekejap. Teacher nak cuba tengok ada soalan revision form 5.
soalan revision form 5 yang teacher bagi kat you all tadi, yang baru upload kat you all tadi tu, yang tu bagus lah sebab soalan dia macam ada yang tricky sikit, you know. Ada 3 soalan je, nanti you all cuba buat lah. Bukan 3 soalan, 2 soalan je. Ni. Nanti you all cuba buat lah. Tak apa you buat handout yang ada kat you all tu. Apa nama, kan ada soalan masa teacher bagi sebelum cuti hari tu. Apa nama soalan tu? Soalan segala meja yang teacher ada bagi kat you all tu. Apa yang teacher nak cari? Oh, tadi. Okay. Nanti cuba buat lagi soalan segala meja ni. Dekat handout yang teacher ada bagi tu. Kita ingat teacher dah bagi ke jawapan yang tu. Okay. Ataupun handout yang teacher baru bagi tadi. Okay, next kita tengok log. Okay, log ni dia bagi log sebenarnya memang kita kena ingat law lah dia. Tapi sebenarnya bila dapat soalan, yang ni dia kata simplify. Okay, simplify. So, tengok pada base lah. Base ni 2, 4, 2. Maksudnya tahu dah kat sini kena tukar base. Okay, ingat konsep tukar base. So, apa yang kita nak kena buat? Your first thing is tukar base dulu lah. But before that, okay, tapi sebelum tukar base, teacher pindahkan dulu 4 ni ke guna power rules kan. Teacher guna power rule, kita pindahkan dulu 4 dekat X kuasa 2. Kan? Dan barulah teacher tukar base. So hasilnya ni yang teacher tulis ni kat you all. Tengok Yang ni tak buat apa-apa Yang ni tak buat apa-apa. Ni biar je. Yang ni pun tak ada buat apa-apa. Biar je. Sebab memang base 2 dah. Yang ini, yang teacher buat yang kat sini. Tolong tengok macam mana cara teacher tukar base ni. So once teacher dah tukar base, maka dapatlah log. Ada yang baru masuk ke? Hakim baru masuk. Okay. Maka dapatlah log x square power 4. 2 kali lah power dia ni sebab 4 ni ambil daripada sini. Kan? Guna power rules. Kalau nombor depan log jadi power. And then divide by log 4. Ingat balik cara tukar base, formula. Kalau kita ada log A base B, so tukar base akan jadi log A base C divide by log B base C. Ni formula tukar log. Okay, and then saya ni teacher simplify. Yang ni aku tak tunjuk lah. Sebab kalau log 4, tengok sini Sebab ni teacher terus tulis macam ni. Takut you tak faham kenapa. Log 4 ni sebenarnya adalah logs. Yang atas akan jadi X kuasa 8 kan. So yang bawah akan jadi log 2 kuasa 2. Macam gitu. Okay. So ingatlah nombor dengan base yang sama akan dapat 1. Kan. So jadilah logs X kuasa 8 base 2 over 2. Okay. Ni. So yang ni 2. Kemudian kita pindah kat sebelah log X kuasa 8 base 2 ni. Sebab tu dia dapat 1/2. Ni teacher pindah bawa ni atas. Okay. Kan. Teacher pindah bawa ni atas dia akan jadi 1/2. Boleh faham tu? Ni teacher terangkan macam ni teacher dapat tu. Ni macam ni teacher dapat macam ni. Kan daripada dah tukar base. Tukar base tadi yang ni teacher simplify. Okay, simplify daripada atas ni. So guna cara ni. Okay. Kemudian simplify lagi. Okay, ni tak ada apa. Okay, kita terus nak guna. Kita ada, sekarang base kita semua dah sama. Tengok kelas base semua dah sama. So once base dah sama, we have base 2. Base 2. Bila semua base dah sama, barulah boleh apply law. Okay, so law apa boleh guna? Division law.
product law. Okay. Sebabnya dah sama base. Okay, buat apply law. So, tolak akan jadi bahagi. Okay, macam mana teacher dapat X kuasa 4? Tengok sini. Bercabang-cabang sikit lah. Kena faham betul-betul. Sebab tu bila teacher ajar kena dengar. Berarti yang kau tak faham cabang apa benda, banyak sangat cabang ni. Teacher share kat orang nanti sekejap lagi kan korang tak faham. Macam mana teacher dapat X kuasa 4? Sebab kita ada 1/2 log X kuasa 8 base 2 kan. So ini guna power law. Okay. So akan jadi log X kuasa 8 kuasa 1/2. So kita akan dapat kan log X kuasa 4 base 2. Ni 1/2 darab 8 dapat 4. So maka dapatlah ini X kuasa 4. Okay. Kemudian tambah log X kuasa 3. Okay, ni kita tulis darab X kuasa 3. Kemudian X kuasa 3 dengan X kuasa 4 boleh permudahkan. Jadi tinggallah X. Maka inilah jawapan dia. Ini jawapan dia ni. Log 2X minus 1 over X. Sebab soalan kata permudahkan. Nampak macam mudah juga kan. Tetapi dekat satu soalan ni banyak konsep yang kita kena guna. Tukar base. Lepas tu power law, division law, product law, semua law kita guna dekat soalan ni. Ya. Semua kena simplify. Allah, yang ni dia duduk bagi 3 pula. Dan banyak-banyak benda nak kena buat ni. Soalan ni patutnya 1 markah. Sebab tukar base. Lepas tu dia bagi apa lagi? Oh, dia terus dia bagi you guna product law, apa-apa semua law ni. Terus dapat 1 markah. Lepas tu jawapan 1 markah. Ingat setiap kali you guna law, dia akan dapat markah. Okey, boleh faham? Soalan A, ada yang nak tanya? Tak ada nak tanya. Boleh tak ni kelas? Boleh. Apa dia? Macam mana Dina? Apa dia Dina? Jawapan last. Yang mana? Yang mana tak dengar? Yang A tu jawapan last dia log 2. Tu ke yang Yang ni lah. log 2. Log 2X tolak 1 per X. Ini jawapan akhir dia. Sebab dia suruh simplify. Yang A ni kan suruh simplify. Yang teacher buat kat sebelah yang huduh-huduh tepi cabang-cabang ni, teacher nak tunjuk macam ni teacher simplify. Kan? Macam ni yang tadi daripada 1/2 log X kuasa 8 base 2, teacher simplify dapatlah X kuasa 4. Daripada tukar base, log 4 base 2, dapat sampailah dapat 1/2 log X kuasa 8 base 2. Ni, teacher tunjuk cara teacher simplify. Okay, boleh? Yang lain boleh ke tidak ni? Ni nak peksa ni, kau jangan tak faham. Kalau teacher nak keluar soalan macam ni lah soalannya Yang guna banyak rules ataupun banyak law, tukar base, itu memang dah biasa dah. Jadi make sure you faham. Apa cara nak tengok, nak buat soalan ni, nak jawab soalan ni? Tengok base dulu. Ingat. Tengok base. Sekiranya base berbeza, maka tukar base dulu. Okay, once sudah tukar base dah sama, baru apply law. Tengoklah. Law mana yang sesuai apply dulu. Sebenarnya law yang paling sesuai apply dulu adalah power. Kalau dari power law, kena guna power law dulu. Lepas tu barulah you buat yang lain-lain lah. Division law ataupun product law. Then you have to simplify. Okay. Next, dia kata hands. Banyak tau dia bagi hands kat soalan ni. Bagi hand ni dia bahaya juga. Sebab kalau kita tak dapat simplify hak atas tadi ataupun yang atas tadi salah, boleh berjangkit jugalah kat bawah. Okay, hence dia masih guna equation yang sama, cuma dia equal to negative 1. Suruh cari X tu berapa. Sebab dia kata solve. So you have to find the value of X. Okay. So kita tengok, bila kita kata hence tadi, maksud janganlah kita ambil daripada persamaan hak asal. Terus ambil yang kita dah simplify.
Macam mana aku nak potong benda ni? Takut korang confuse pula. Macam gitu kita potong ni yang B. Jadinya, jangan pergi ambil daripada awal-awal punya equation tu, ambil yang you dah simplify ataupun jawapan daripada soalan A. Teacher terus ambil log 2x minus 1 divided by x is equal to negative 1. Okay, ini maksudnya hence kita ambil daripada jawapan the previous questions. So now 2 pula dah. Yang ini apa teacher buat daripada persamaan log form kepada index form. Okay, so ingat balik, kita tukar kepada bentuk indeks, maka akan dapat 2 kuasa negatif 1. 2 kuasa negatif 1 sama maksudlah dengan 1/2. Okay, 1/2 ni kita selesai macam biasa ni, darat silang. So dapatlah jawapannya 2/3. Mudah je lah ya. Cumanya kena ingat sekali lagi ya. Kena hafal sebenarnya biasa dalam exam tak ada tau. Mana apa? Yang tukar base ni. Tukar base lah. Daripada log tukar kepada indeks. Kan? Tukar kepada indeks. Ni siapa tak ingat tolonglah tulislah kat kertas. Sticky note hang tu. Kan? Tampallah kat tepi-tepi katil, tepi meja, tepi dahi tu. Kat atas dahi tu biar ingat. So dia akan jadi B kuasa C sama dengan A. Ni tak ada ni dalam exam ni. Tak ada. Mari kita tengok. Dekat soalan ni dia ada bagi senarai formula yang SPM. Kejap Mana log? Tak ada kau? Ya ada. Satu je dia bagi formula ni je. Untuk log dia bagi formula, tukar base saja. Yang law semua tak ada. Tukar log kepada indeks kepada log pun tak ada. Ingat lah. Teacher bagi tahu supaya you take notes. Kenapa you kena take notes? Supaya you tahu apa lagi yang you kena hafal dan ingat. Sebab dalam exam ini sahaja yang diberi. Maksud apa yang kena tahu? You kena tahu product law, division law, kena hafal sendiri. Power law. Lepas tu kena ingat macam mana nak tukar log kepada index form ataupun indeks kepada log form. Ini benda-benda yang penting lah, yang basic. Yang ni yang tak diberi dalam exam. Maka kita kena ingat sendiri. Okay? Faham ke tidak ni? Faham itu tujuan dia ya. Sebab tu sebenarnya kalau boleh you print formula ni, print lah. Maksud jadi rujukan. Bila buat soalan, kalau tajuk ni, ini je dia bagi. Maka yang lain-lain kena hafal. Apa yang kena hafal, tulis kat kertas lain. Kan? Tulis kat kertas lain, A4 tu bagi 2 ke buat cantik-cantik. Pandai lah korang tu buat. Lepas tu, ikutlah cara macam mana nak buat. Tu cerita salah satu korang nak tampal ke. Supaya senang ingat, senang nampak, selalu nampak. Benda yang kita selalu nampak ni cepatlah ingat. Okay? Allahu Akbar. Okay, next soalan linear law. Linear law paper tu tak ada lah sebabnya tu 10 markah. Teacher tak masukkan lah dalam pre-trial. Tapi you kena buat juga lah, kena tahulah, ingatlah balik untuk trial nanti. Okay, sekarang dia bagi. Okay, dengar bila kita jawab soalan linear law ataupun macam ni. You nampak kan yang teacher share sekarang ni kan? Nanti teacher nak tanya. Kenapa teacher bulatkan? Apa benda yang penting nak jawab? Sekejap. 2 minit. Tengok dulu apa yang teacher buat. Kalau nak salin dulu.
Okay. Okay, beritahu teacher. Kenapa teacher buat bulat-bulat warna hijau ni dekat ni Y axis dengan X axis? Siapa nak beritahu? Untuk apa? Koordinat ke teacher? Bukan coordinates. Betul lah, salah satunya untuk beritahu koordinat. Tapi untuk beritahu apa? Ada tak nak yang lain? Y baru. Apa dia? Apa dia? Y baru teacher. Ya, Y baru dengan X baru. Sebab itu bila dapat soalan linear law, you tengok graf dia memang dah linear. Ini graf memang dah linear. Means that Y square ni adalah Y yang baru. Kau nampak teacher buat besar tu, Y baru. Dan you punya X yang baru adalah 1 per X. Ni teacher tanda X. Ni bukan pangkal tau, ni X. Okey. Lepas tu, betul yang Dina cakap tadi. Bila kita dah detect, kita punya apa Y baru dengan X baru kita buat benda ni akan merujuk kepada koordinat. Bermaksud, koordinat yang diberi 1, 4 dan 4, 16 ini adalah koordinat yang merujuk kepada 1 per X Y square. You jangan salah faham. Jangan pergi ingat 4, 16 ni. Jangan pula kau ingat 4, 16 ni adalah XY. Bukan ya. Ni bukan XY ni. Sebab sekarang X dengan Y dia bukan lagi XY tetapi Y square 1 per X. Itu kena faham. Boleh faham tadi? Jadi dapat soalan linear law dalam paper 1 kalau graf itu adalah graf dah linear, detect dia punya, buat macam teacher buat ni lah, Y baru dengan X baru dia tu apa. Okey, sebab daripada situ dia akan memberitahu kita coordinates. Yang diberi itu refer kepada koordinat yang macam mana. Okay, so soalan nak apa? Express Y in term of X. Okay, bila kita nak express Y in term of X, of course lah kita kena, apa yang kita boleh buat sebenarnya daripada maklumat yang kita ada ni adalah equation linear lah. Y equal to mx plus c. Sebab ini memang dah linear dah ni. Cuma sekarang bukan di Y kita tulis dalam bentuk Y square, X dia 1 per X, M tetap M lah. C dengan C sebab M dengan C kita tak tahu. Melainkan soalan you punya graf touch dekat sini dan dia bagi nilai pada Y axis, maka you boleh tahu C berapa. Kalau macam ni, graf you ni macam tergantung macam ni kan. You tak boleh nak detect you punya C. Okay. So apa yang kita kena buat sekarang, kita kena cari dulu kita punya gradient. And of course you boleh calculate your gradient using formula. Kan? Using formula. So you boleh cari gradient because we have 2 point. We have 2 point. 4, 16, 1, 4. So using the formula of gradient, you can calculate your gradient is equal to 4. Ini teacher dah buat. M equal to 4. And then macam mana nak cari C? Siapa nak tolong teacher? Macam mana nak cari C? Masukkan nilai. Okay, substitute. Good, Dalisha. Substitute your coordinates and your gradient to the equations. You akan substitute you punya koordinat, salah satu koordinat lah, pilihlah mana-mana, 1, 4 ke atau 4, 16. Substitute dalam you punya equation ni. And also your gradient, you boleh dapat C. Okay, sekarang apa yang teacher buat? Teacher pilih koordinat 1, 4. Okay, ingat kat sini masuk terus 4. Jangan piduk masuk 4 kuasa 2 pula. Sebab 4 itu tadi telah merujuk kepada Y yang baru. Y yang baru adalah Y kuasa 2. Jadi terus masuk 4. Begitu juga dengan X. Ya, jangan masuk 1 per 1. Of course akan dapat 1 juga. Tapi ini 1 ni memang betul-betul nilai koordinat yang teacher terus masukkan. Refer pada equation ni. Ni equation kita. So teacher terus masukkan and masukkan gradient, dapatlah C dia sama dengan sifar equal to 0. Okay. So teacher masukkan balik this gradients dalam equation, maka ini je lah tinggal equation dia. Sebab dia punya C kosong kan. So kita dapatlah dia punya equation dia Y square equal to 4 over X. 4 tadi gradients. Kita combine dengan 1 per X. Tapi soalan nak apa? Soalan nak Y. Maka kita pun square root lah ya. Square root 4 over X.
Buat macam ni boleh, nak buat macam ni pun boleh. So dapat inilah jawapan dia. Y equal to the square root of 4 over X. Boleh faham ni? Faham. Boleh teacher. Sebabnya kita kena take note new Y, new X. If the equation asks you untuk tulis Y in term of X, tulis dulu dalam equation Y equal to MX plus C. And then masuklah you punya new Y, new X, find your gradient, find your C, okay. Then barulah dapat Y in term of X. Okay, selesai yang tu soalan B. Soalan B kata nak suruh cari X bila Y sama dengan 2. Hak ni kita substitute je lah. Bila Y equal to 2, ni teacher substitute je kalau you tengok. Kan jadi 2 bahagi square root of X. So kita selesaikan dapat X equal to 1. Tu simple je lah Tak ada apa. Teacher, Ya. kenapa yang kan masukkan koordinat 1, 4 tu X tu 1 dapat C sama dengan 0. Y square sama dengan 4 per X tu 4 tu datang daripada koordinat tu ke? Yang ni? Oh yang ni? Yang dalam kotak merah tu. Yang ada kotak merah ni. Okay, ni kan tadi kan kita dah cari gradient. Gradient dia 4. C dia 0. So kita substitute balik dalam equation tu. Y square equal to 4, 1 over X plus 0. Nampak tak Syah? Kita masuk balik kan? Kalau kau masuk balik dalam equation Y equal to MX plus C tadi. Yang ni. Yang kotak biru ni Syah. Nampak tak Syah? Nampak? Okey. Jadi sekarang ni C kau dah 0. Plus C plus 0 lah. Sebab C 0 kita dapat tadi. Maka tinggal yang ni je lah. Y square equal to 4 over X. Kita darab 4 dengan 1 nak tulis macam ni. Faham? Faham. Okey. Itu ke yang you nak tanya? Okey. Lain ada nak tanya? Tak faham tanya Ini ulang kaji terus ni. Kita nak pergi teacher keluarkan 14 topik kan. 14 topik kau nak kalau teacher nak buat kelas untuk 14 tu mana cukup. 14 jam nak cari 1 jam pun bayar nak buat extra kelas korang. Kan jadinya kena tengok betul-betul. Tapi rasa macam petang ni macam nak buat je. Petang ni korang ada apa-apa ke? Petang ni ada apa-apa? Teacher kalau buat extra macam nak ulang kaji certain topik ni, bukannya nak panjang sangat pun, nak buat sekejap je. Kalau tak nak buat, tu yang teacher, tak apalah teacher buatlah soalan objektif macam tu kan. Teacher buat untuk indices law, at least you buat, you boleh recall balik, buat revision balik. Tapi jangan pula kau tak jawab pula. Okay, boleh ah? Ini linear law. Linear law ni, kita ada bagi tak soalan dia? Okay, ada. Dekat revision form 4 nanti you tengok dekat revision form 4 soalan linear law dia pun bagus juga. Dia ada bagi kat you all. Sekejap nanti saya tengok. Saya ingat revision form 4. Okay, revision form 4 untuk linear law. Saya nak tengok soalan Hak paper tu you tak payahlah buat. You buat yang paper 1 je. Soalan yang paper 1. Ada soalan 1, soalan 2. Dua soalan je. Dekat handout ni bagi baru bagi yang apa revision form 4 tadi 2 soalan je. Paper 1 bolehlah buat nanti. Tu ingat balik. Okay, kemudian next. Question number 7. Question number 7 ni, ini dia nak tanya cert kan. Dia nak bagi soalan cert. So dia kata lebar dia 4 tambah 7 cert 5. Panjang tak bagi tahu. Cuma dia kata panjang dinding ni 3 kali panjang lebar. So daripada sini kita boleh kira lah dia punya panjang dia. 3 kali. Kemudian dia nak suruh you cari area. Area dalam bentuk ni. Dalam bentuk cert lah.
Okey, kita pun ambil lah daripada apa yang dia nak. Dia nak apa area? Kita pun tulislah area. Inilah formula area kan. Area sama dengan panjang darab lebar. Teacher dah lah yang panjang dia 3 sebab dia kata 3 kali. Okay. So once you dapat macam ni, you expand lah 3 dengan 4, 3 dengan 7. Okay, expand tu dulu. Dah expand tu dulu akan dapat lah ni. 4 tambah 7 set 5 darab 12 tambah 21 set 5. Okey, kemudian yang ini pula dapat macam mana? Expand lah juga. Macam algebra. Algebra A tambah B darab A, bukan A. C tambah D. Macam mana you expand algebra yang ni? Samalah konsep dia. Cumanya apa yang you kena take notes bila set ni, 7 darab 12 dapat 84. 4 darab 21 dapat 84. Set 5 jangan pula kau tinggal pula. Okey, lepas tu yang inilah 7 darab 21, 147. Set 5 darab set 5, ingat set nombor yang sama, huruf yang sama, darab hilanglah set tu. So dapat 5 je. Ni dapat 5 saja. Lepas tu kita simplify. Simplify dapatlah 783 tambah 168 set 5. Dah sudah. Itu je pun. Ya. Yang ni tak adalah mencabar sangat soalan dia kan. Tak ada kena nak conjugate. Tak ada set pada denominator kan. So boleh terus selesaikan. Boleh yang ni? Set tolong tengok balik. Lepas tu soalan yang ke-8 dia keluar lagi function. Sebab negeri Perak ni dia buat 3 set lah. Teacher bawa bagi kat you ni 1 set. Dia set 2, set 3. Tak tahulah sempat. Admit kita hari apa? Besok teacher tak perasan lah jadual. Cuba you all share jadual tu dekat teacher je. Teacher tak ingat. Banyak-banyak saat mesej aku tak ingat dah. Admit kita hari apa besok? Rabu. Berapa bulan? 8/9. 8 bulan 9. Kau nak ulang kaji. Okay, next dia bagi apa ni function lagi kan soalan ni. 8 dari bulan 9. Sekejap Oh, 8/9 lebih kurang 14 hari lagi. 14 hari, satu hari you cover satu topik. Dapatlah apa nama ni, ulang kaji. Kan? Siapa yang nak cuba buat cara teacher cakap ni daripada hari ni, cuba ulang kaji satu topik. Cara dia apa? Katakan you nak ulang kaji apa? Function semalam dah ulang kaji. Siapa yang dah ikut semalam webinar, teacher rasa you dah dapat idea dah macam mana nak revise balik. Apa you buat? Buat terus soalan yang teacher share dekat dalam group tu. Kan? Soalan function. Selesai. Maksudnya hari ni you dah cover tajuk function. Okey, besok tengok pula yang lain lah. Ataupun ada tajuk kat sini yang teacher yang kita dah discuss hari ni apa? Linear law. Besok you ambil pula soalan linear law dekat handout. Buat pula linear law. Dapat sempat. Kalau you betul-betul ikut start pada hari ni, dapat cover 14 topik. Sebab 14 hari lagi PPLMAT. Kalau nak sekolah, pre-trial ni. Kalau tak nak buat macam mana? Okay, next kita tengok soalan nombor 8. Soalan nombor 8 ni function. Dia bagi function f dengan gf. Okay. And then dia suruh cari inverse function. Kemudian baru cari function g. Okay. So ingatlah inverse function let tu je lah ya. Okay, tengok teacher buat inverse function. Teacher letkan dia cari inverse function let y equal to x. Warna biru yang ni. Sekejap nak tukar warna merah. Okay, yang ni teacher cari dulu inverse function. Let y equal to x plus 4. Dapatlah x sama dengan y minus 4. So, dapatlah inverse function dia ni. Okay, ni selesai. Kemudian soalan nak cari g kan? Suruh cari g. Soalan suruh cari gx. So, soalan suruh cari gx bermaksud nak cari function yang di luar. Kan? Function di luar. Function di luar ingat R, O, I, T.
function di luar inverse function yang di dalam composites dengan nilai yang dia bagi kat sini. So maksudnya kita guna balik, nampak apa yang teacher buat? Ini yang inverse function f tadi. Ya, kita masuk dalam function kita. So inverse function f tadi x minus 4. So kita substitute dalam ni. Kita punya composite function tadi. 5 tolak x per x. Tapi sekarang x kita adalah x tolak 4. So teacher substitute kan. And then you simplify, dapatlah 9 tolak x per x tolak 4. Okay. Ni nak cari function yang di luar. Oh, I see. Out functions, outside function, inverse function. Yang ni kena inverse. Lepas tu masuk dalam composite function. Okay, selesai. Soalan A. Senang je sebenarnya. Okay, ini adalah function gx. Okay. Kemudian soalan B. Soalan B ni macam problem solving sikit. Sebenarnya problem solving function memang kita baca ayat tu macam panjang. Tapi sebenarnya solution dia mudah je. Okay. So take your time lah bila nak baca, faham betul-betul. Tapi kalau you dah baca tapi masih lagi tak dapat idea macam mana you nak susun, dia senang je. Bila function tu, problem solving untuk function ni, tak composite, inverse, tapi jarang tau inverse. Biasa dia bagi composite. Konsepnya adalah composite function. Macam gitu. Kalau soalan problem solving, setakat yang teacher harus jumpa lah soalan-soalan problem solving untuk function, dia memang relate dengan composite. So kalau kita tengok kat sini, dia bagi satu function QN. QN ni apa? Jumlah pengeluaran baju batik dalam masa seminggu. N tu adalah bilangan pekerja. Okay. Jumlah pengeluaran baju batik seminggu, function dia adalah QN, N plus 1 over 4N square. Kemudian dia kata harga baju batik sehelai adalah sepasang baju batik ni harga dia 200. Okay, 200. So sekarang dia kata you have to show the price of it. Okay, show the total gross income. Total gross income maksudnya jumlah pendapatan kasar kilang tersebut dalam satu function. Nampak tak? Composite. Dia suruh nyatakan dalam composite function. Okay, jadinya apa yang kita nak buat? Composite function dia? Cost kan, dia sebab cost. So teacher pun buat C kat sini. Cost Q sama lah maksud dengan 200 darab Q. Of course lah kan, nak cari jumlah pendapatan kasar dia mestilah harga sepasang baju batik darab dengan berapa bilangan baju batik yang dia boleh keluarkan. Bilangan baju batik yang dia boleh keluarkan adalah Q. Harga sepasang baju batik adalah 200. Mestilah 200 darab Q. Itu function untuk cost. Gross income yang kita tandakan sebagai C ni. Gross income. Ya. This is the function. CQ equal to 200 times Q. Boleh faham tak ni? Kenapa 200 darab Q? 200 adalah harga sepasang baju batik. Nak tahu dia punya pendapatan yang kita akan dapat. Okay. Of course kita kena dapat dengan jumlah baju batik yang dia boleh keluarkan, provide dalam masa seminggu. So 200 darab Q. Kemudian dia kata hence if the factory has 20 employee. Sekiranya kilang ini dia ada 20 orang pekerja, so kita nak estimate pendapatan kasar dalam masa seminggu. Okey, yang ini dia dah melibatkan pekerja pula. Okey, pekerja tadi simbol dia apa? N. Bermaksud kita masih menggunakan the same composite functions. Okey. CQ. Okey, tapi now kita kena gunalah function Q tadi. Ya. N tambah 1/4 N kuasa 2. Sebab apa? Dia dah melibatkan pekerja. Dia kata berapa pekerja dia? 20. Bermaksud apa yang kita nak cari sebenarnya adalah CQ20. Ni buat composite function Nanti kalau biasa pandai tengok betul-betul yang teacher tulis ni. CQN ni maksudnya untuk nak cari estimate untuk gross income tu, pendapatan kasar dalam masa seminggu. This is the composite function. CQN 200 maksudnya kita gantikan dengan function QN sebab dia melibatkan pekerja. And then teacher substitute pula N tu dengan 20. So kita terus kira. Yang ni kalau you kira, teacher rasa you akan dapat 24,000.
Macam gitu. Banyaklah pendapatan kilang batik ni sebenarnya. Ya. Sebab batik kan dia jual satu je dah berapa? 200. Pekerja dia tak payah ramai pun 20 orang. 20 orang. Dah boleh dapat dalam masa seminggu tahu ni jumlah dia. Dia boleh dapat 24,000. Untunglah dia. Untunglah tak tolak kos apa semua lagi kan. Cumanya macam inilah pendapatan kasar. Pendapatan kasar dapatlah 24,000 dalam masa seminggu. So ingat dia kata kalaulah soalan function ini keluar untuk problem solving, is normally that dia akan melibatkan composite function. Tapi tidak semestinya lah. You kena baca lah soalan betul-betul lah. Nanti you buat balik. Okay, boleh? Ada apa nak tanya? Kan aku ni dah habis masa sebenarnya. Belum lagi kan? Lagi 10 minit kelas betul ke? Lagi 10 minit teacher ni? Betul je. 11.45 habis. Okey, jadi sekarang kita dapat soalan apa ni? Nombor 8. Okey, alhamdulillah. Oh, yang ini nombor 9. Okey. Nombor 9 ini adalah progression. Okey, dia bagi berapa markah tu? 6. 5. Ini pun sama progression kalau kita tengok you all mesti ada yang pesen tengok. Aduh, soalan macam panjang ni lemah betul rasa kan. Tapi tak boleh lah, kena cuba jawab. Okey, yang ini kita kena take notes properly sebab dia melibatkan tahun semua-semua ni. Okey, tengok kita baca sama-sama. Ini pasal jualan motosikal di Malaysia tahun 2018. Yang dia kata increase consistent by 10.9%. Dia meningkat secara konsisten 10.9%. And then dia kata pada tahun total 2019, 2019 dia jual 521,200 521,230. Macam itulah ya. Oh, banyaklah dia jual ni tahun 2019. Okay, so sekarang dia nak estimate number of motorcycle. So yang ni dia nak suruh you jangkakan jumlah jualan motorcycle ni dari tahun 2018 hingga 2025. Okey, soalan pertama. Teacher kata ini sebenarnya progression. Teacher tak tahu you baca boleh nampak tak progression ke tidak. Teacher kata this is progression. Cuba siapa nak beritahu teacher? This is arithmetic progression ke geometric progression? Is it AP ke AG? Ni AP ke AG? Tak boleh. NG ke? Mestilah AG sebab persen ni meningkat peratusan ni. So this is AG. Okay, kita tahu kalau AG maksudnya kita kena cari R. Kan, mesti tahu R dia berapa. So kat sini R dia berapa? Okay, sekejap R dia bukanlah 10.9. Ingat, kalau kita melibatkan percentage ni, peratusan kenaikan semua ni, dia mesti start dengan 100%. So maksudnya R dia sekarang adalah 100% tambah 10.9, maksudnya R dia adalah 1.109. Nampak tak? 100% tambah 10.9. So you akan dapat berapa? 110 kan? 0.9. So yang ni bahagi 100 dapat 1.109. Ini R dia. Mana-mana yang soalan progressions untuk AG yang melibatkan percentage ni, kita kena anggap dia bermula dengan 100%. So 100% plus 10.9. So you have 110.9%. So you have to divide by 100 balik. So dapatlah R dia 1.109. Okay, ni R. Kemudian A. Sekarang dia nak tahu estimate. Estimate maksudnya jumlah. Yang dia nak suruh cari ni the number of motorcycle. Maksudnya nak tahu S lah. S berapa tak tahu lagi. Saya kita kira. Okay. Sekarang ni satu lagi kita nak kena tahu A. Tapi sebelum tu teacher senaraikan. Kalau you tak nampak, you senaraikan macam teacher buat ni. Tak tahu nak kira. 2018. 2019. 2020.
2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Berapa tahun ni kelas? Berapa tahun? 8. 8. Maksudnya kita nak cari S8 lah ni. Yang kita nak cari adalah S8. Tapi of course kita nak cari A dulu. Siapa tahu macam mana nak cari A? Siapa nak tolong teacher cari A? Siapa nak tolong teacher cari A? Guna T2 yang teacher. T2. Teacher yang dia kata 521230 tu jumlah daripada 2018 ke 2019 ke 2019 saja? 2019 saja. Maksudnya ni dia dah tahulah kan jumlah 2019 saja. Kan? Dia ibarat macam ni lah. Dia yang kita nak tahu sebenarnya A tu adalah 2000. Ya Allah, kenapa dia tak tukar warna? Yang A tu sebenarnya 2000 ni. 2018 lah maksudnya tak? A dia. Ini tahun kedua. T2. T1. Macam mana nak kira? Maksudnya, korang boleh je kira guna percentage biasa tu. Maksudnya X darab dengan 0.9 sebab dia kenaikan kan over hundreds ni sama dengan 521230. Kira macam percentage biasalah kan. Maksudnya A ni pada hak asal. Dia meningkat dapat 521230. Daripada sini bolehlah dapat X. Dapat X 470,000. 470,000. Okay, so maksudnya inilah dia punya A dia. Ini kira percentage macam biasalah ni kan. Sebab dia dah bagi yang tahun kedua punya. Macam mana dapat tahun kedua tu? Selepas dia meningkat sebanyak 10.9%. Ya? 10.9%. So dapatlah tahun kedua punya. So of course bila meningkat you akan tambah dengan 100%. Okay, meningkat tambah dengan 100% dapatlah. Lepas tu kita darab 110.9 bahagi dengan 100 dapatlah 5,000. Dapatlah 521,230 ni. Lepas tu you akan dapatlah X you asal you berapa? Tahun 2018 tu. 470,000. So dapatlah A. So bila dah tahu R, dah tahu A, bolehlah kira S8. Macam mana nak kira S8? Apa formula dia? Siapa ingat? S, N sama dengan A. Apa dia formula dia? A R power of N minus 1 over R minus 1. Kan? So S8 sama dengan 470,000 darab dengan R 1.109 kuasa 8 tolak 1 1.109 tolak 1. Okay, cuba you kira ni nanti you akan dapat tak? Cuba kira sekejap seorang, boleh ke? Kira dalam kurungan tu. Tak pun cuba you tengok nanti dapat tak ni jawapan dia. Tu hasil jualan motor daripada tahun 2018 ke 2025. 8 tahun punya jualan. Banyak lah kan? 5 juta. Betul? 5 juta lebih. Boleh? Ini soalan pertama. Soalan yang kedua. Sikit lagi. Dia kata sekiranya Yamaha Company ni manage to damage. Okay. Yamaha Company ni ada salah satu daripada syarikat motor ni. Dia dapat kuasai 36% daripada pasaran tahun 2021 hingga 2025. So anggarkan bilangan motosikal yang berjaya dijual oleh syarikat Yamaha ni. Okay. Sekarang ni daripada 2021 hingga 2025. Dan ni tadi maksudnya. Kita highlightkan 2021. Allah. 2021 hingga 2025. Okey. Bermaksud kita nak cari, inilah.
Hasil jualan daripada 2021 hingga 2025 ni. Kan? Macam nak cari ni T1, T2, T3, T4. Salah. Ni T3. Dia tulis tahun lah supaya kita nampak. T4, T5, T6, T7. Apa kerja bracket? T8. Sekarang ni kita nak tahu jualan daripada T4 hingga T4 hingga T8. Macam mana nak cari? T8 tolak T3. S bukan T. S8 tolak S3. Sebab kita nak tahu jumlah jualan. S8 tolak S3. Maka kita akan dapatlah jumlah jualan berapa ni. Daripada tahun ke-4 hingga tahun ke-8. So S8 tadi kita dah dapat dah. 5, 5, 5, 3, 6, 7, 8. Sekarang kena cari S3. Cari S3, you all masuklah dalam formula. Formula kita tadi. Cuba kurungan. 4, 7. Okey. Darab dengan 1.109 kuasa 3 tolak 1. Per semua ni dengan 1.109 tolak 1. Okay, if you calculate all this one, you akan dapat 398405. Nanti kira balik You akan dapat, tolak dah semua ni akan dapat ni lah. Kenapa saya 398 4405. Ini hasil jualan daripada tahun ke-4 hingga tahun ke-8. Tapi sekarang kita nak tahu syarikat Yamaha ni berapa dia dapat jual. Dia tulis kat situ Yamaha ni dia mengasuki pasaran 36%. So kita darab 36%. Okay, untuk jualan motor Yamaha ni. So kita darablah 36%. 36%. Darab dengan 3984405. Okey. So kalau you kira, you akan dapat 1434386. Banyaklah yang syarikat motor Yamaha ni dia dapat jual daripada tahun 2021 hingga 2025. Daripada 5 juta tadi, 1 juta lebih tu daripada adalah syarikat jenama motor Yamaha. Okay, so inilah cara dia. Memang soalan progression, ya. Ini sebenarnya progression dekat paper 2 lah ni. Kalau paper 1 biasa macam terlalu banyak sangat markah. Kalau paper 1 5 markah ni paper 1 maybe is quite simple jugalah. Okay. Ini kalau paper 2 mungkinlah boleh jadi banyak juga markah macam ni problem solving. So kita kena baca soalan betul-betul. Kena pasti dulu yang itu sequence that progression tu adalah AP or GP. From that you boleh tahulah you punya A, you punya D atau you punya R berapa. Dan jawablah soalan. Lepas tu terus fokus pada soalan. Okay. So hari ni kita sempatlah bincang sampai soalan nombor 9 sahaja. Bila pula nak bincang nombor 10, 11, 12 ni? Baru section A. Bila teacher boleh sambung nak bincang soalan nombor 10, 11, 12 ke tak payah bincang. Teacher bagi jawapan, you buat sendiri. Boleh je bila-bila je. Kita buat esok petang boleh ke? Esok petang you